kos-kos dalaman yang perlu di ini. Kita lihat katalah rumah teres setingkat bernilai 120,000 seperti yang kita tunjukkan ni ya. Okey. Wang pendahuluan 10%, 12,000. Yuran guaman termasuk perjanjian jual beli, perjanjian pembiayaan, duty stamp dan sebagainya. Ini saya dapat figure daripada lawyer yang buat SMP agreement lah. Biasalah yang betul biasa tu. Lebih kurang 5,500. Lepas tu kita kena ada pelindungan takaful. Pelindungan takaful ni diambil untuk kita cover pinjaman kita seandainya berlaku musibah, kematian dan sebagainya. Pinjaman itu akan terus dilangsaikan oleh pihak takaful. Itu sahaja dah berapa? 20,500. Yang bersamaan lebih kurang 17% daripada harga rumah. Harga rumah, itu dia. So bukan setakat 10%, 17% kan ada yuran-yuran lain. Jadi macam mana Tuan Haji bila orang kata ada hidden fees? Berkata macam kita pergi expo misalnya, kata katalah yang ni tak ada apa-apa bayaran. Zero entry. Maknanya yuran guaman semua ditanggung dan sebagainya kan. Ada satu istilah dia buat zero entry ni. Zero entry. Saya rasa zero entry ni antaranya mungkin gimmick promosi lah. Oh ya. Promosi sebab apa kalau ada kos mesti ada kos. Dia mesti nak kena bayar juga lawyer. Cuma dia buat syarat antaranya mungkin zero entry ni you kena serve the loan kata 5 tahun. Kalau you decide untuk jual rumah dalam masa 5 tahun you kena bayar penalty. Oh gitu pula. Ada dia punya syarat dia. Seterusnya pada rumah 120,000 ni kita lihat lain-lain lagi jumlah pembiayaan. Kita lihat dalam slide untuk jumlah rumah bernilai 120,000 ni apa lagi selain daripada wang pendahuluan yang kita perlu sediakan 20,000 tadi, apa lagi kita lihat? Kalau kita tengok 90% tu adalah pembiayaan daripada pihak bank. Kemudian tempoh pembiayaan katalah kita ambil 20 tahun ya. Kemudian charge itu saya letak contoh di sini kita letak 6%. So mungkin ada charge yang lebih rendah sekarang ni 2% katakan 2%, 3% dan sebagainya. Kalau 6% maknanya 6,480 setahun dan kali dengan 20 tahun. Bank akan membuat keuntungan atas jual beli itu 129,000 dan total cost pada akhirnya nanti kita akan bayar lebih kurang 237,000 dan kita bahagikan dia dengan simple punya calculation kan. Bahagikan dengan 240 kita kena bayar 990 sebulan. Jadi untuk persoalan rumah, dia kita ada tak 20,000 tadi dan mampu tak kita nak bayar 990 sebulan. Itu persoalan untuk tempoh dia. 20 tahun. Ya. Baiklah, kita harus berhenti seketika. Teruskan dengan persoalan sekiranya anda ada soalan selepas ini dalam Bijak Wang. Kita kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih bersama saya Nur Masra dalam Bijak Wang. Seperti yang kita katakan sebelum kita berehat tadi, ada pelbagai pertimbangan, aspek fizikal, kemampuan anda bukan sahaja untuk wang pendahuluan tetapi untuk bayaran bulanan. Baiklah, antara pelbagai institusi yang sudah ada ataupun social net yang kita dah ada dalam negara kita adalah kumpulan wang simpanan pekerja. Jadi bagi mereka, kebanyakan daripada kita yang punya caruman, alhamdulillah ada institusi seperti ini yang boleh membantu kita. Kerana kita ada kan dah lama bekerja, tak sempat ni, alhamdulillah ada akaun 2 tu. Baiklah, ada satu laporan yang kita sediakan untuk memahami lebih lanjut apakah jenis kemudahan yang ditawarkan oleh KWSP. Kita lihat. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau KWSP selain beroperasi sebagai bank simpanan hari tua juga berperanan membantu mereka yang ingin memiliki rumah dengan menyediakan pelbagai skim untuk membeli atau membina rumah idaman. Sehingga Jun 2009, sebanyak 48,437 ahli KWSP memohon pengeluaran membeli rumah pertama. Daripada angka ini, 44,196 permohonan diluluskan dengan jumlah hampir 664 juta ringgit. Ada 3 jenis pengeluaran perumahan. Pertama ialah mula-mula sekali ialah membeli atau membina rumah. Untuk membeli dan membina rumah, bayaran akan dibuat kepada ahli terus. Kedua, kita ada skim pengeluaran menyelesaikan atau mengurangkan gadaian. Mana pinjaman perumahan. Redemption of housing loan. Refinance. Kita redemption lah untuk housing loan kita bagi ahli keluar setiap setahun sekali. Ini akan dibayar kepada pemberi pinjaman lah, pada institusi keuangan yang memberi pinjaman. Pilihan ketiga ialah bayaran bulanan ansuran pinjaman perumahan.
Pengeluaran hanyalah untuk pembelian rumah pertama. Ahli harus cukup syarat untuk layak mengeluarkan simpanan daripada akaun 2. Ahli perlu mengisi borang pengeluaran membeli atau membina rumah, membawa surat perjanjian jual beli dan salinan MyCard. Tidak perlu orang ketiga atau ejen untuk kendalikan permohonan. Ahli boleh datang sendiri ke mana-mana kaunter KWSP yang menyediakan kemudahan ini. Proses permohonan lazimnya cepat dan tidak lebih 21 hari. Daripada pengeluaran ini, ahli perlu mengoptimumkanlah. Kerana kita juga perlu ambil kira, the more you withdraw, dan lebih banyak leakages dalam mana makin kuranglah simpanan mereka untuk tujuan persaraan. KWSP berpendapat pengeluaran untuk pembelian rumah adalah persediaan untuk melalui persaraan dengan selesa. Jadi walau apa pun anda juga kena lihat, semak dulu akaun 2 tu berapa banyak. Kalau banyak mungkin pertimbangan dan ruang untuk anda membeli dan juga untuk jangka panjang pun lebih selamat. Walau apa pun kita ada seorang pemanggil di talian. Halo, Assalamualaikum, silakan. Halo. Halo. Ya. Saya Hamiza di Perkoriksen. Teruskan Puan Hamiza. Okey. Saya nak tanya sebab saya rasa umur saya sekarang dah 36 tahun. Okey, saya dah dapatlah saya umur yang saya minat. Cuma status rumah tu pajakan mukim. Pajakan mukim. Pajakan mukim. Dan I rasa bila I calculate I punya income lah, I rasa I cuma mampu untuk beli rumah ni lah. Dia double story. Lepas tu kalau I umur 36 tahun, kalau I buat loan dengan Maybank, I boleh dapat tak keistimewaan yang you cerita dalam sini lah. Sebab I tengok kalau untuk 20 years pun I tengok sampai 990 per month. Ya. You boleh mampu kalau 900 kata. Kalau 990 I tak mampu rasa sebab I rasa 20 years tu, kalau umur I 36 years tu, berapa agaknya I boleh buat dengan Maybank? Sebab I tak rasa dekat I pernah ditawarkan oleh Maybank ni. I rasa I baru first time tengoklah dalam TV ni. Sorry, Puan, berapa harga? What's the property price? Harga dia 125. 125. Ya, okey, terima kasih Puan Hamiza kerana soalan itu. Okey. Baiklah, sebelum Tuan Haji jawab, okey, baiklah, kaunter Maybank tu memang terbuka, jadi kadang-kadang kita harus berunding dan kita tengok BIR yang ditawarkan juga rendah. Jadi kita